Assalamualaikum. Inilah kerja tukang masak hari-hari. Masak je kerjanya. Siang malam masak apa nak kita? Apa lagi lah. Tambah bajet ni. Terpaksa lah kena masak. Jangan orang makan kedai. Mampus. Tapi Alhamdulillah, pagi ini saya nak berkongsi dengan anda semua. Itu menu bajet. Menu bajet. Kita masukkan udang ni ketiak kerang. Ketiak kerang. Kita masukkan apa tu? Masukkan ketiau, dendeng, kacau. Kita masukkan kerang dalam. Kerang yang kedekut. Kita masukkan. Lepas tu kita masukkan kicap. Yes. Kita masukkan sedikit garam. Dan juga sedikit rasa-rasaku. Ya. Ya, masukkan kucai. Tauge dan menambahkan kecantikan dia, masukkan beberapa macam dalam dia. Alright. Ketiau kerang bajet dia. Dah pun siap. Ni kerja tukang masak. Tukang masak mestinya kena tahu masak. Dah siap. Dah siap. Tak sampai seminit ni. Itu yang hebatnya. Jadi kepada penonton kita yang baru saja bersama-sama di Kaca TV, ini bukan rancangan memasak di pagi-pagi hari. MHI tetap bersama anda, Naz Rahman dan juga Hazrina Kasim. Dan juga chef kita yang pecah panggung, Rina. Dan yang pastinya hari ini untuk 1 jam kita nak bawakan pelbagai pengisian menarik. Kita mulakan dulu dengan sarapan pagi anda. Kita nak bawakan menu-menu istimewa. Menu bajet namanya. Menu bajet. Ya, kita akan cerita tentang bakul siswa keluarga Malaysia. InsyaAllah kita akan bawakan berita baik kepada siswa-siswa di luar sana di mana program ini telah dilancarkan sejak 6 Julai. Macam mana mahasiswa menerima program ini? Itu perbincangan yang kita bawakan sekejap saja lagi. Selain itu juga, Das, kita akan bersama dengan penonton Malaysia hari ini untuk kita bawakan seorang penyanyi basker yang sangat viral di TikTok baru-baru ni. Tepat sekali. Datangnya dari Tawau. Suaranya begitu hebat. Dia pandai meniru tapi mempunyai bakat dan kualiti yang tersendiri. Namanya Del Imhani. Saya ingat nak cakap Imani. Del Imhani. Dan di TikTok memang dah viral begitu. Kita bawakan dia ke Malaysia hari ini. Okey, itu semua yang kami nak bawakan sekejap lagi. Jadi kena setia bersama dengan kami. Tapi sekarang ni, dah sarapan ke belum? Dah makan belum? Kita ambil bau saja di sini. Tapi ambil bau saja bukan dia jadi kenyang. Dia tiba jadi lapar begitu. Jom kita tengok kuitiau kerang yang disiapkan kurang dari seminit bersama chef pecah panggung kita. Hebatnya. Tak sampai seminit boleh siapkan sepinggan kuitiau kerang. Ada udang. Ada kerang. Lengkap. Dan sebagainya. Chef, pertama sekali saya nak tanyakan. Kita ni rakyat Malaysia selalu kata, kita suka char kway teow. Tapi char kway teow tu basah macam tu kan? Dia memang sebenarnya kata char tu adalah kering tau. Goreng. So inilah kira char kway teow. Ya. Chef yang kata. Tapi sebenarnya orang-orang kita ni suka olahkan satu benda yang tu. Tapi kalau chai ni memang macam ni. Macam ni lah dia char kway teow kan? Okey, chef, sebenarnya hari ni kita nak cerita pasal menu bajet. Maklumlah dalam keadaan sekarang ekonominya dengan kos sara hidup meningkat, kita nak tahu antara menu bajet yang boleh kita sediakan di rumah. Kalau boleh kita nak bawa bekal pergi kerja. Betul. Ya, betul. Antaranya kita ada frak ketiau, nasi goreng dan sebagainya. Itu kalau zaman-zaman dulu kita memang bawa bekal. Dan kepada anda ibu sahaja sama-sama dengan saya Syekh Jamil lah lupa sebut nama kita tadi. Dah sebut Syekh yang Jamil, Syekh pecah panggung. Betul, emosnya menjadi Dah sebut. Okey, terima kasih. Dan sebenarnya kita memang digalakkan untuk bawa bekal sebab pertamanya hubungan kasih sayang anak tu boleh makanan ni masuk oleh mak ni dia mendapatkan lagi ukhuwah dengan mak dan sebagainya. Dan dia belajar berdikari. Dulu saya bawa tahu makan dalam tepung tu malu-malu. Betul. Lauk telur je. Zaman tu telur je. Telur ayam je kan. Tapi zaman sekarang ni, zaman bajet, jangan malu makan telur. Telur boleh diolahkan berbagai-bagai. Betul kan? Jadi kat sini macam mana nak jadi olahan kita? Apakah menu seterusnya? Menu seterusnya kita kali ini kita nak masak iaitu sayur ni. Ni apa ni? Thailand.
Kailan masak rebus ikan rebus. Kailan ikan rebus? Ya. Wow. Jadi kat sini kita nampak ditumiskan bawang putih. Ya, bawang putih, belacan. Belacan. Bau belacan dia. Bawang Holland. Menusuk jiwa. Ya, bawang Holland. Bawang kena ada lah, Nas. Kalau nak masak ni kita akan masukkan penting. ikan. Ikan yang telah direbus. Ya, ikan rebus. Ikan apa pun boleh, Chef? Ikan, lagi Chef, saya gunakan ketongkol. Ikan tongkol. munggah. Oh, jimat Munggah. kos. Dan bajet tu, bajet. Jangan ikan kembung mahano ke bawah, tak boleh. Tepati cita rasa rakyat Malaysia. Kita kena pandai. Saya boleh dapat bayangkan. Saya tahu awak nak makan. Sekejap lagi. Saya paskan kepada awak. Okey. Ini antara salah satu menu yang sebenarnya kita boleh jimatkan kos. Kemudian kita tahu dalam keadaan sekarang kan, Chef, ada banyak cara sebenarnya kita nak variasikan masakan yang ada kan. Kalau dulu kita kalau masak kailan, kita ingat kailan belacan, kailan ikan masin. Itu je. Tapi ini kailan ikan rebus lah. Ikan rebus. Ada proteinnya. Lauk-lauk semalam. Membawa pembaharuan. Kita masukkan garam sedikit. Wah, itu bukan sikit tu, Chef. Kan. Wah. Mungkin kat rumah. Secukup rasa lah. Sebab untuk saya ikan tongkol dia ada masing-masing tu sikit. Jadi selalunya kita letak kurang lah kat rumah saya. Tapi Chef ni yang biasa dengan cita rasa rakyat Malaysia. Ni murah dia. Bukan sayur kita boleh gunakan kailan, malah kacang panjang boleh. Apa sayur je pun ya. Petola boleh, apa ni bayam Brazil boleh. Dah pun siap. Jangan masak lama-lama. Betul. Nanti dia terbang. Bukan terbang, dia Layu gitu kan. Wah, tak sangka cepat sangat kita boleh masak. Tisu. Dah tisu. Wah, nasi dah siap. Okey. Itu menu yang pertama. Yang kedua. Dan disiap, ditumis-tumis dalam 2 minit je. Janji pandai pula. Persiapan dia. Oh, pelan-pelan. Itu dia. Ini salah satu benda menu kita hari ni. Saya tahu Kailan. Chef Nas ni pandai masak. Jadi saya rasa kalau setakat dia nak cuba masak kailan ikan rebus ni, tak ada masalah ya. Nas ni tak pandai masak, dia pandai makan saja. Pantas berasap lagi ni. Rasap-rasap lagi ni. Kita yang ada kat sini, bau dia memang kita pergi cukup kepada menggelerakan. yang ketiga. Ambil bau dulu. Ambil bau dulu. Okey, menu bajet yang pertama, yang kedua. Kedua adalah kita ada tahu crispy. Tahu crispy masak butter. Kita masukkan sikit minyak dahulu. Kita masukkan butter. Butter atau margarin ataupun pelanta. So ikut kita rasa lah sebab rakyat Malaysia ni dia suka margarin. Ya, betul. So margarin pun boleh. Dan orang kata pun nak jimatkan kos kan. Jimat. Kata pun menu bajet. Banyak cara boleh kita jimat. Ya. Okey. Ini kita susah nak cakap tentang menjimat ni. Kamu perempuan, kalau pergi pasar raya, kalau pergi ke Mataf, Malaysia Talent Festival tu, ya Rabbi, ya Tuhanku, tak sedar diri, tapi alhamdulillah. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, daun Chef, kari. wanita ni membeli pun untuk keluarga. Ya, betul. Satu saya kagum tentang chef kan, cara dia masak memang cekap. Kalau kat Montaf tu berapa hari lah satu hari kita nak serve customer tu. Berapa customer lah? Kat mana kat Mataf? Ya Allah, ribu-ribu datang. Itu kepada anda yang mau tengok Mataf sedang berlangsung di semuanya, ramai-ramai. Dan tengah viral sekarang ni. Chef, kalau saya tengok tadi, kita dah letak minyak, kemudian kita masukkan margarin. La ilaha illallah. Saya dah ready kata. Dia pegang dia. Awak ni buat chef nervous je tau. Kita tengok dia lompat-lompat dengan Chef, baik. berbalik kepada soalan saya. Kita dah letak minyak sikit, kemudian kita letak margarin. Dia dah memberikan rasa lemak dan juga masin di situ, jadi tak perlukan garam lah kan? Tak perlu. Okey. Tahu ni bukan saja boleh makan dengan nasi, dia boleh juga macam kita makan tibis. Macam cucuk, dia cicah dengan makan gitu saja ataupun cicah dengan sos. Makan dengan nasi ni macam ni aja pun sedap. Betul. Sambal belacan sikit. Sedapnya. Bersikit je garam. Jadi sambil kita siapkan ni, saya difahamkan chef pun berkelana seluruh dunia. Antara negara-negaranya di Nigeria Afrika. dan sebagainya. Di Amsterdam, ya betul. Berapa lama tu? Ya Allah, kalau dekat overseas ni 5 tahun dah. 5 tahun 5 tahun berkelana. Berkelana. Tapi tak sama dengan negara sendiri. Betul. Walaupun warna kulit dia hitam, tapi tetap jiwa putih. Brown is nice. Ya, betul. Bukan brown lah, black is brown. Okey. Dan tak tanya chef, aktiviti chef ke?
Boleh. Saya nak tanya tadi tapi asyik terbatuk-batuk je. Bau dia betul-betul menusuk. Cucuk. Chef, okey, sambil dah siap ni, mungkin Chef boleh terangkanlah juga bagaimana cara yang terbaik sebenarnya kan dalam situasi sebegini kita nak jimatkan kos untuk memasak tapi kita masih lagi nak menu yang sedap. Betul. Okey. Pertamanya kita kena pasar tu kita kena tahu apakah kita nak masak hari ni. Keduanya tengok pada bajet kita. Jangan sesuka hati je beli barang. Kadang-kadang masalahnya laki tak nak beli, perempuan nak beli, bini nak beli, anak nak beli, so jadi sebut salah. So sekarang ni sebelum nak pergi pasar bincang menu apa yang nak dimasak pada hari tu. Buat meeting dulu Betul. Ya, betul. Satu. Kedua, janganlah malam masak lain, siang masak lain. Buat sekali. Setuju? Malam tambah lain je. Contohnya masak kari ikan. Belakang boleh makan. Betul. Ini Setuju. tidak. Jadi benda ni memang jadikan yang jadi habit. Benda ni kena buangkan. Dulu-dulu kita masak siang tengah hari tu, malam makan sampai lagi. malam. Malam tak makan pun tak apa. Nak kurus macam ni kurus sebab. Kurus. Kan? Pandai. Jadi kita harus China dengan pemantauan ekonomi kita di rumah dan bincanglah dengan suami kalau nak elakkan pergaduhan. Ini tidak. Bini kata lain, anak kata sayang anak ni ikut je lama-lama badan pun kan. Okey Chef, kita nak hidangkan ketak tu. Nampak menarik sangat. Nak juga penonton tengok kan. Kita letak kat tepi. Boleh makan dengan nasi ataupun kita makan cili dengan sos dan sebagainya. Okey. Dan macam chef katakanlah dengan menteganya, dengan minyaknya. Tapi kalau mereka yang tak makan tahu tu macam mana Chef? Apa yang boleh diganti? Macam-macam boleh. Boleh ya? Macam-macam. Kalau kita nak gantikan dengan tempe ke. Awet muda tu. Itulah rahsia chef. Sebenarnya chef ni 25 tahun. Wow. 25 tahun. Bukan. Baiklah. Bercakap mengenai makanan ni, chef sedang berada di Semenyih, iaitu Mataf, yang berlangsung pada hari hingga 24 bulan di Semenyih. Dan juga chef bersama dengan Datuk Jalaluddin Hassan di Masakan Warisan Negeri Perak di Kuala Kangsar pada 30 dan 31. Seorang Kuala main ramai-ramai di Kuala Kangsar. Meriah. Chef bersama dengan Datuk Jalaluddin Hassan akan buat persembahan di sana dan juga menjadi juri pertandingan memasak di Kuala Kangsar. Terima kasih. Jadi datang ramai-ramai ke Semenyih. Sementara itu, di Malaysia hari ini hidangan istimewa. Siap. Tak sampai 10 minit. Yes. 1 minit, 1 minit, 2 minit macam tu. Jadi kita ada kuih tiaw goreng yang senang untuk prepare di masak. rumah. Tu kat sini pula kita ada Thailand ikan rebus. Ini bukan ikan rebus. Masalah kalau kita goreng ke ikan semalam pun boleh digunakan. Sebagai rencahnya ya. Kita tak payah nak masak lauk lain dah. Semua dalam satu. Kita dapat bau kelazatan belacan di sini. Minta maaf Rina, saya nak rasa sedikit. Teruskan. Pagi-pagi nak terus rasa, jangan marah kan, puasa kan ni kan? Dah habis, hari tasyrik dah habis. Jadi saya bawa sudu sendiri semuanya. Jangan kongsi. Terima kasih Chef Yan Jamil. Teruskan merasa dan bagi anda jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak bawakan perbincangan menarik di Malaysia hari ini berkenaan dengan bakul makanan siswa keluarga Malaysia. Semuanya di Malaysia hari ini. Selamat menjamu selera. Sedap tak? Sedap. Kita campur-campur. Saya makan kuih tiaw lah. Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI. Rina dan Nazrahma menemani anda dan seperti yang Rina janjikan, topik perbincangan kita pada pagi ini berkisar tentang laporan istimewa iaitu laporan khas menu keluarga satu Malaysia yang memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Malaysia. Ya? Kita betul setuju. Kita faham bahawa keadaan sekarang ini disebabkan oleh peningkatan kos sara hidup, banyak perkara ataupun yang telah membebankan rakyat sebenarnya termasuk golongan siswa sendiri. Jadi atas inisiatif ini Kementerian Pengajian Tinggi melalui inisiatif bakul makanan siswa keluarga Malaysia telah pun dilancarkan bagi mengurangkan beban untuk golongan siswa dan siswi yang berada di IPT. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, apa kata kalau kami bawa dulu pemerhatian anda untuk laporan khas ini. Silakan. Melihat situasi negara dalam fasa bangkit semula daripada pandemik, pelbagai langkah direncanakan bagi mengurangi bebanan rakyat. Setiap sudut diambil kira sekaligus memandang serius tentang kemaslahatan mereka di institusi pengajian tinggi awam.
Atas dasar itu, kerajaan melalui usaha memperkenalkan bakul makanan siswa keluarga Malaysia bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup dalam kalangan penuntut universiti. Dengan harga siling yang ditawarkan sejumlah RM3.50 untuk satu set hidangan, kerajaan memberi jaminan bahawa pelajar akan mendapat makanan yang berkualiti tinggi. Bagi pelajar, ini adalah peluang mereka untuk mengurus perbelanjaan dengan lebih berhemah. Dengan harga sedemikian, satu set hidangan yang mengandungi nasi, ayam goreng, sup dan sambal belacan sudah memadai untuk mengisi perut yang lapar. Apatah lagi ada di antara mereka yang menantikan kemasukan wang beasiswa atau pinjaman, barulah dapat menjamu hidangan yang lebih mahal. Saya rasa sangat berbaloi sebab bagi saya kalau RM5 tu agak mahal untuk student dalam masa untuk makan 3 kali sehari. So untuk RM3.50 ni saya rasa agak berbaloi lah untuk student. Dalam seminggu tu saya boleh habiskan dalam 100, so sebulan tu 400 lah. Sehari saya boleh habiskan dalam minimum RM15, maksimum RM20. RM3.50 yang UiTM telah bagi untuk budak-budak pelajar UiTM sangat memudahkan saya dan rakan-rakan saya untuk belanja dan menjaga duit kami. Kenyang? Kenyang. Ada certain student yang macam memang perlukan bantuan kan, lagi-lagi after pandemic ni. Jadi menu yang dia tawarkan pun agak okey lah, macam dia macam ada nasi bujang, telur dadah, lepas tu ada kalau macam ada orang tak nak, dia ada menu sausage ke, ada ayam. Memang dia tak terhad lah, ada memang variety of menu yang ada. Bagi peniaga, mereka menyambut baik seruan kerajaan dalam masa yang sama turut mementingkan kebajikan pelajar di sini. Masih menikmati keuntungan daripada harga yang ditawarkan dengan kapasiti pelajar yang ramai. Bila kita dah mula, kita nampaklah mereka ada yang segelintir daripada mereka memilih menu 3.5, tapi rasanya separuh-paruh jugalah. Ada yang milih yang 3.5 dan ada yang biasanya lah, menu biasa. Kuantiti makanan dari segi nasi memang kita bagi pelajar dengan kuantiti yang sama. Cuma dari segi ayam kita akan potong dengan portion yang kecil. Selalunya kalau saya nasi ayam penyet kita jual RM6. Tapi kalau 3.5 tu kita akan potong dengan harga potong ayam tu sehingga 20 bahagian. So ayam tu agak kecil lah. So still macam dari side peniaga kita still ada untung sikit daripada situ. So daripada student, diorang still boleh merasa dengan harga RM3.50 diorang dapat one dish makanan lah. Pemantauan berkala juga dilakukan oleh pihak universiti dalam memastikan harga serta kualiti makanan tidak berubah sesuka hati. Kami sebenarnya menyambut baik, cumanya kami risau reaksi peniaga masa tu. Tapi alhamdulillah okeylah. Di unit saya sendiri memang ada pegawai lah untuk memantau harga tersebut dan akan setiap hari akan tengoklah. Bila ada menu keluarga Malaysia ni untuk siswa-siswi, saya harap sedikit sebanyak dapat membantulah golongan-golongan student-student yang memang tidak mampu, yang memang kita tahu memang ada student-student yang tidak mampu. Di peringkat sekolah rendah, kerajaan terlebih dahulu memberikan bantuan khusus di mana rancangan makanan tambahan nyata mendapat sambutan dari kalangan pengusaha dan pelajar sehingga kini. Menu keluarga Malaysia bermula dengan harga RM3.50. Baik daripada peniaga sehinggalah ke pelajar sendiri. Rata-rata mereka menyambut baik dengan harga yang diberi dan harapannya di sini agar inisiatif ini bukanlah inisiatif yang bermusim dan diharapkan inisiatif ini akan berpanjangan sehingga tidak membebankan mana-mana pihak. Saya Asyik Badrun untuk Malaysia Hari Ini, TV3. Dengan keprihatinan kerajaan menerusi inisiatif ini, manfaatnya bukan sahaja dapat dinikmati oleh pelajar dan peniaga. Malah usaha ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa yang berpendapatan rendah untuk mengurus kewangan dengan lebih baik.
Terima kasih kepada wartawan kita Encik Asri di atas laporan istimewa tadi memantau pusat-pusat pengajian tinggi sekitar Kuala Lumpur. Itu UiTM tak salah saya. Ya, betul. Dan pastinya kita nak lanjutkan perbincangan ini bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di studio bersama dengan kita, iaitu saya nak raikan kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Sabri Musa, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rata-rata kita lihat mahasiswa-mahasiswa kita juga bahagia dengan harga siling RM350. Mahal pula tu kan. RM3.50. Jadi daripada Profesor sendiri, macam mana sambutan mahasiswa terhadap program ini? Alhamdulillah ya, semenjak dilancarkan memang rata-rata sebahagian mahasiswa berpuas hati dan menyambut baik perancangan untuk mengadakan harga bajet di bawah bakul siswa keluarga Malaysia ni ya. Dan di Universiti Melaya sendiri kita ada lancarkan juga apabila dilancarkan oleh KPT mengenai kawalan harga makanan bajet di IPT memang kita menyambut baik. Sebenarnya kita dah alert mengenai perkara ini dari awal lagi dengan isu kenaikan ayam. Setengah pelajar-pelajar ada mengadu kepada bahagian hak ehwal pelajar menyatakan harga di kafe-kafe dinaikkan. Mungkin menu ayam yang biasanya RM5 dijadikan RM6 atau RM6.50 oleh pengusaha tertentu, dan kita terus memantau sebenarnya, dan dengan adanya launching oleh pihak KPT kita menyambut baik dan terus kita adakan perjumpaan dengan pengusaha-pengusaha nak memastikan apa yang kita tawarkan sejajar dengan disarankan oleh KPT dan harga adalah yang win-win situation, yang pelajar boleh mendapat manfaat dan pengusaha juga mendapat sedikit keuntungan. Tak bolehlah rugi langsung kan. Okay. Dan kalau kita lihat sebenarnya daripada pihak universiti sendiri memang menyambut baiklah dari segi adanya bakul makanan siswa keluarga Malaysia ini. Tetapi kalau nak dilihat daripada apa yang disampaikan oleh Prof tadi, nak ada win-win situation ini, bagaimana mungkin dari segi kata sepakat yang dibawakan sewaktu perbincangan pihak universiti bersama dengan pengusaha kafeteria di universiti? Ya, apa yang kita lakukan adalah perbincangan yang mana kalau boleh kita hendak pengusaha menawarkan harga yang seminimum mungkin, RM3.50 minimum seperti yang dicadangkan, dan kita ada capai sepakat. Saya bagi contoh di Universiti Melaya. Di universiti lain ada harga yang berbeza yang ditetapkan mengikut keberadaan di mana universiti itu, mengikut taraf kehidupan yang ada di dalam persekitaran. Dan kita dapat di Universiti Melaya kita dapat tawarkan RM3.50 untuk lauk telur, nasi, sayur, dan option adalah sup dan juga sambal belacan. Untuk ayam ataupun ikan kita tawarkan RM5. Tetapi ayam atau ikan, nasi, sayur dan optionnya sup ataupun sambal belacan, tetapi kita tak kompromi size, kuantiti ayamnya. Sebab the trick area is a portion yang kita beri itu, ya. Sebab kita nak juga mahasiswa merasakan makanan yang secukupnya berkhasiat. So itu yang kita tekankan. Pastinya setiap IPT ini mempunyai pendekatan yang berbeza, termasuk UM sendiri. Dan selain daripada itu, kita berbincang dengan pengusaha dan kita menyambut baik moratorium 6 bulan tiada kadar sewa yang diberikan. Itu dalam proses, kerana universiti juga mempunyai proses masing-masing. Moratorium itu maksudnya adakah dihapuskan terus sewa untuk 6 bulan pertama ataupun selepas 6 bulan pertama akan dibayar balik oleh pengusaha. Itu satu benda yang perlu jelas dengan pengusaha. Deferment, deferment. Tetapi sebaiknya macam kita cuba mengurangkan sewa ataupun batalkan terus sewa untuk 6 bulan yang pertama. Nak pastikan yang pelajar dapat menikmati harga yang lebih baik dan dalam masa yang sama pengusaha tidak rugi. Itu yang penting. Itu yang penting. Semestinya pihak KPT dan juga pihak Universiti Changha akan keperluan ini untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi macam mana pula dengan pengusaha-pengusaha yang terpaksa mengikut bajet RM3.50 ini? Jadi kita bakal bersama dengan Encik Azhar Rizal Muhammad Ayub, seorang pengusaha kafeteria di UPM, Universiti Putra. Assalamualaikum, Encik Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama kita. Saya Darina nak bertanya sikit kepada pengusaha-pengusaha. Tengah masak ke apa tu, Cik Rizal? Itulah dia, Encik Rizal. Maaflah kalau kami mengganggu.
Allahu Akbar, tengah mengangkat makanan tu. Okey, itulah di antara contohnya yang kita dapat nampak di sini. Jadi kepada Encik Rizal, apa yang kita nampak kat depan tu? Kita nampak nasi, ada telur, ada sambal sikit tu. Adakah itu antara pakej bakul siswa keluarga Malaysia? Ya. Ini salah satu daripada menu-menu yang berharga RM3.5. Yang kita buat kat sini lah. Okey. Yang kat sini dia panggil menu kasih pelajar bakul keluarga Malaysia. Menu kasih pelajar. Nama gimmick yang bagus. Cik Rizal, mungkin juga boleh kongsikan kepada kami, sebab kita seperti yang difahamkan oleh Prof bersama kami perbincangan ini, kalau boleh setiap daripada pengusaha ini pastinya kalau nak berniaga kita fikir sendirilah nak untung. Dalam penetapan harga RM3.50 sebagai harga ceiling itu, bagaimana untuk pastikan yang sama-sama mendapat manfaatnya? Siswa-siswi ini dapat menikmati hidangan yang orang kata boleh mengenyangkan. Dalam masa yang sama juga pengusaha tidaklah rugi. Bagaimana agaknya Cik Rizal mencari orang kata sepakat ya, untuk memastikan dapat untung dan juga siswa-siswi ini pun dapat makanan yang bermanfaat. InsyaAllah. Alhamdulillah lah, kita dengan menu yang amat baik dengan RM3.50. Bagi kami berpandangan yang memperkenalkan menu ini tepat pada masanya dengan keadaan sekarang, dengan keadaan ekonomi yang membebankan sekarang ini, mencabar pada masa kini. Saya harap dengan menu yang RM3.50 ini kita mampu membantu pelajar bagi meringankan beban mereka yang tidak kemampuan. Okey. Cik Rizal, kalau boleh kongsikan antara menu yang kami nampak kat sini ni, mungkin boleh cerita sikitlah apa menunya. Nampak macam ada kuah, tak tahulah kari ke sambal ke kan. Mungkin boleh cerita sikit apa menu yang ada tu. Ya, menu sini apa yang ada sekarang tu, masak asam pedas tetel. Sedap tu. Asam pedas tetel dengan salad. Sekali lah. Okey, kita dah nampak asam pedas tetel. 4-5 ketul macam tu. Okey. Yang sebelahnya tu apa pula tu? Tunjuk sikit. Yang sebelah tu ada ayam goreng. Ayam goreng dengan kuah kari. Campur terung sekali dengan kacang semua ada dalam. Dan semua ini untuk RM3.50? Yang tu untuk RM3.50. Wow, siap. Kalau saya dah kenyang dah, Cik Rizal. Weh, macam nak minta Rina keluarkan balik kad matrik dia. Pergilah makan murah-murah kat sana. Tapi sebagai peniaga ya, kita pun cakna akan keperluan peniaga untuk membuat sedikit untung untuk kelangsungan hidup juga. Jadi kita nak tahu dengan harga siling RM3.50 ni, adakah peniaga membuat untung dengan kuantiti atau mendapat harga yang lebih murah dari pembekal? Macam mana cerita dia? Kita macam ni, kalau nak kita hanya dapat berdasarkan melalui kuantiti lah. Kuantiti ya? Kita sudah ramai yang membeli, kita dapat daripada situ lah. Cik Rizal. Okey. Cik Rizal, daripada menu-menu yang dah ditunjukkan tu, ada asam pedas, ada ayam goreng, semua tu kan. Bagaimana mungkin sambutan siswa dan siswi terhadap menu-menu yang disediakan di kafeteria UPM ini? Alhamdulillah lah, sambutan tu rata-rata amat menggalakkan daripada student sendiri. Alhamdulillah. Banyak mengucapkan terima kasih lah kepada pihak universiti, kerajaan, kepada kita lah peniaga-peniaga yang sanggup membuat dengan harga bajet ni lah. Saiz hidangan. Orang rasa terharu sangat lah. Alhamdulillah dengan keterharuannya. Tapi kita nak tanya juga, saiz hidangan tu memang standard lah, yang itu menjadi piawaian dia. Yang menu yang dihidangkan sekarang ni, apa yang dihidangkan tu? Nampak macam daging tetel. Daging tetel. Daging tetel, ada telur lagi? Inisiatif daripada kami sendiri lah. Okey. Ayam ni kita buat mempelbagaikan menu. Ada berapa banyak menu sebenarnya, Cik Rizal? Ada berapa banyak menu sebenarnya? Ada 4 menu sebenarnya. 4 menu. Yang terakhir sekali apa dia? Tunjuk sikit untuk kita.
yang tadi dah 2 kan. Yes. Dan yang ni untuk sambal telur sambal dengan sambal tempe. Sambal tempe dengan sambal telur sedap tu. Awet muda tu. Satu lagi menu Cik Rizal? Satu lagi nasi secara ala kampung lah kita buat ayam cincang dengan kuah kari sekali ya. Kuah kari sekali tadi lah. Itu dia. Jadi saya dapat bayangkan kalau saya jadi mahasiswa untuk RM3.50 dapat saiz macam tu dan dapat lauk yang sedap, insya-Allah dah syukur, alhamdulillah. Baik, kita juga nak tanyakan dengan Prof sendiri kan. Kalau kita lihat penetapan harga RM3.50 sebagai harga ceiling ini pastinya adalah untuk mengurangkan beban siswa dan siswi di IPT. Tetapi dalam situasi sekarang ini, adakah sebenarnya ianya adalah bermusim ataupun ianya akan kekal di IPT? Okey, sepatutnya dengan kadar kenaikan harga secara keseluruhan, apa yang dijalani yang kita inginkan adalah kekal, bukan bermusim sahaja. Sebab tu kita kena lihat jangka masa pendek, mengejut lagi ni, dan juga jangka masa panjang akan datang macam mana yang perlu dibuat. Di Universiti Malaya sendiri sebenarnya bantuan kebajikan pada pelajar diberi even sebelum keadaan kejadian sebegini. Kita memberi bantuan dari segi keuangan kepada pelajar, terutama pelajar-pelajar B40. Secara langsung keuangan dari segi cash money, walaupun kita sebut voucher makanan, kadang-kadang keperluan pelajar kita bagi cash masukkan dalam akaun jika memenuhi kriteria. Kadang-kadang ada juga pelajar yang boleh menerima sehingga 1,800 satu semester. Yang B40 yang betul-betul kita ada kriteria tertentu. Masukkan cash dan bergantung pada pelajar kerana pelajar sekarang bukan hanya makanan. Keperluan harian mereka sebulan pasti data RM50 sebulan belajar online. Itu semestinya. Itu wajib, yang kita tak boleh nampak secara langsung. Selain daripada itu, pembekalan peranti. Universiti Malaya tahun lepas kita bagi 221 peranti kepada pelajar yang memerlukan. Additional kita akan bagi kepada pelajar baru. Selain daripada itu kita ada dapatkan dana daripada korporat-korporat yang mana kita akan bagi kepada pelajar secara cash juga. Kita ada kriteria, kita ada laporan lengkap kepada korporat-korporat yang berikan kepada kita. Semua direkodkan. Dan kita telah memberikan lebih daripada 2 juta sebenarnya jumlah yang kita cari sendiri, dan kita juga ada tabung zakat untuk pelajar yang memerlukan. Jadi ini merupakan insentif daripada Universiti Malaya sebenarnya. Ya, untuk pelajar-pelajar kita. Kerana keberadaan kita adalah di tengah-tengah dan kita semak balik, kita lihat akan cost of living bulanan yang diperlukan oleh pelajar. Termasuk sewa, kalau yang tak dapat tinggal di luar tu, kita kaji kadar sewa berapa yang diperlukan oleh mereka. Kerana duit daripada PTPTN ataupun bantuan memang tak cukup sebenarnya untuk pelajar-pelajar. So kalau kita ikut kos sara hidup di mana lokasi universiti tersebut, jangan kita lupa pelajar-pelajar atau mahasiswa je datang daripada pelbagai tempat. Jadi mungkin datang daripada keluarga yang susah dan sebagainya. Jadi adakah mereka diberi kelebihan atau sebagainya? Ya, kita ada rekod data kita B40, even B20 dan pelajar daripada Air Kasih, yang mana pelajar-pelajar asnaf, kita ada data dan kita memang bagi bantuan kepada pelajar-pelajar. Alhamdulillah. Dan kita juga mengharapkan agar inisiatif yang digerakkan ini oleh KPT ini di semua IPT ini dapat meringankan beban siswa dan juga siswi. Dalam masa yang sama, kita tidak melupakan golongan pengusaha kafeteria sendiri untuk mereka juga menerima manfaatnya. Orang kata sama adil, sama rasa, dan sekurang-kurangnya kita melihat ia adalah satu pendekatan yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Jadi apa yang kita nampak di sini, Rina, dengan moratorium yang diberikan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi sedikit sebanyak membantu penjual atau peniaga-peniaga untuk orang kata melepasi kos sara hidup mereka juga. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Sabri Musa, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Teruskan maju ke depan, Profesor, ya. Baik, terima kasih juga kami nak ucapkan kepada Cik Muhammad Azhar Rizal Muhammad Ayub, pengusaha kafeteria Putra UPM yang turut bersama kita berkongsi menu-menu menarik yang ada di kafeteria sana. Okey. Last kali saya dapat nasi kerabu tu. Kena tanya juga. Encik Rizal, nasi kerabu ni berapa? Nasi kerabu kat depan mata ni berapa? Nasi kerabu ni harga dia RM6.
RM6. Okey, kalau nak fully loaded begitu, RM6. Tapi masih berbaloi. Terima kasih Encik Rizal dan teruskan usaha anda untuk memberikan makanan yang berkhasiat kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Harapan masa depan Malaysia. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan penyanyi dari Sabah, Bah. Ya, Bah, boleh kalau kau. Kita saksikan selepas ini. Dengarkanlah duhai kasih, cinta di hati hanya untukmu. Tak bisa pindah ke lain hati, walau jodoh dari orang tuamu. Ketika hujan melunturi danau yang terusan, tidak pernah dibilang hari, hanyalah debar yang terasa. Tidak sudi lagi memandangku, oh gimana sumpah setiamu dahulu, oh sayang. Seandainya suatu hari nanti hidupmu tak bahagia, deritaku hanyalah semalam. Kau satu hatiku dan menggayahkan. Terbuka hendaknya pintu segala azam. Oh, hebat. Ini bukan biasa-biasa ya. Bukan biasa-biasa. Saya terkebel-kebel sekejap sebab bila kita tutup mata macam, betul ke Dato' Awi tu nyanyi kan? Tapi rupanya, ini dia. Del Imhani berada secara atas talian bersama kita jauh dari Tawau, Sabah. Assalamualaikum, Del. Ya, Waalaikumsalam. Hai Kak Rina. Rupanya bukan Dato' Awi, rupanya memang betul Del Imhani lah. Awak ternyata seorang yang sangat hebat dan luar biasa. Tahniah. Tahniah. Beremang bulu rumah kita bila dengar di studio. Jadi sejak bila hang mula menyanyi ni? Ini yang kita nak tahu. Bakat dia mula berputik sejak umur awak berapa? Sebenarnya bakat nyanyian ni memang dah ada daripada kecil lagi lah, sejak daripada tadika lagi. Wow. Dan dalam masa yang sama pun, mama dengan abah pun orang seni juga. Okey. Ya, mama penyanyi dan abah pun penyanyi juga dan gitaris untuk band di kawasan sini lah. Oh ya ke? Apa nama bandnya? Saya mau datang tengok. Band abah saya, band adik-beradik, nama dia Metropolitan. Metropolitan. Dia band kawasan sekitar Tawau ni lah. Kira famous lah kat Tawau tu Suatu ketika dululah. Okey. Tapi kami tahu anda sebenarnya viral di TikTok sebab dalam nyanyi suaranya sama ataupun mirip seperti Dato' Awi. Lepas tu ada menyanyi lagu Datuk Hatan suara lebih kurang. Lepas tu bila menyanyikan lagu Datuk Jamal pun macam Datuk Jamal. Hebat sangat ni. Nasib baik nyanyi lagu nasib baik apa? Perspektif telinga kot. Nasib baik nyanyi lagu Siti tak suara dia macam keluar macam Siti kan? Tapi apa yang kita sedar Rina, bila dia nyanyi lagu rock memang sampai. Dia nyanyi lagu R&B memang sampai. Sedih sampai. Irama Malaysia pun sampai. Betul. Mana satu menjadi kegemaran Del sebenarnya? Sebenarnya apa-apa genre pun Del suka. Okey. Sebab melodi-melodi lama ni lebih melekatlah di hati. Dekat di hati lah ya. Ya, lebih dekat. Ya. Kita nak tahu bagaimana Del boleh viral di TikTok ni, Del. Ceritalah sikit. Suatu ketika dahulu. Wow, suatu ketika dahulu
last year pada bulan 6. Okey. Del baru buat installation TikTok untuk scrolling lah kan. So Del cubalah nak post satu video cover. Time tu Del cover lagu Malam Semakin Dingin. Silap so Del post lagu tu. And then bangun esok pagi dah apa dah jadi? Dah banyak. Dia macam dah banyak pula view dia tu. Okey. View paling tinggi berapa, Del? Cover yang tertinggi sekarang lagu Senjanan Merah itulah dengan Balasan Janji Palsu. Okey, tengah popular. Jadi kat sini kita faham anda juga ada kumpulan basker, tapi anda penyanyi utama ya? Ya, saya penyanyi utama. Dalam masa yang sama pun member yang lain pun pandai menyanyi juga. Itulah saya tengok semuanya berbakat. Tapi awak yang viral. Del, kami ni sebenarnya tak sabar ni nak minta Del nyanyikan secara live hari ni di MHI, boleh? Boleh, insya-Allah. Wah, pagi-pagi boleh nyanyi. Sebab suara masih pagi. Betul, saya setuju. Tapi kalau boleh kita nak tengok perbezaan suara tu. Mungkin satu lagu dari Zaman Islam ke, satu daripada Datuk Jamal Abdillah ke. Datuk Awi kena ada lah. Datuk Awi kena ada. Perbezaan nombor satu. Kita nak tengok perbezaan suara tu. Boleh tak? Boleh. Okey, Del nak mulakan dengan yang mana dulu, Del? Akak dengan abang nak lagu yang mana dulu? Okeylah, kita bagi Datuk Awi dulu, boleh? Sebab ramai yang kata awak mirip suara Datuk Awi. Boleh kita mulakan Datuk Awi? Peminat ni. Okey, silakan. Kita try. Sambil gitar dulu Wah, sebab gitar terus. Baik, penonton MHI, pendengarkan Del Imhani. Bara yang panas membara, sanggup ku genggami jua, namun ku tempuhi dengan rela, tak ku peduli. Gerhana jiwa ini sudah ubati bersemadi, kini ku miliki, ku takkan sunyi karena kau di sisi, kau bidadari, kaulah penyeri, terukir sebuah janji yang tulus dan suci. Puas hati. Puas hati. Seterusnya, Datuk Jamal, boleh? Datuk Jamal Tinggi sangat ke pagi-pagi ni? Okey, boleh. Boleh. Nak Tiara, Del? Tak apa, dia dah feel lah. Katanya permintaan Puan Penerbit nak lagu Tiara, boleh? Oh, baru tu. Banyak Banyak Boleh Kak. Boleh. Satu lagi. Kita cuba. Lah. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Bila kita dengar serak basah tu, saya sangka anda akan menjadi seorang bintang yang bakal bersinar. Bila nak keluar lagu sendiri, InsyaAllah, amin. Allah izinkan. Del, di sebalik kemerduan suara awak ini yang menjadi viral ini, kami juga dapat melihat satu tontonan di TikTok anda berkenaan dengan tragedi kebakaran yang berlaku. Mungkin Del boleh cerita sikit pengalaman tersebut? Hangus, ranap semuanya. Adakah ini studio Del? Del ini sebenarnya berlaku pada... Masa bila tu? Silakan.
Okey. Kejadian ini berlaku semasa 15 Ramadan lalu, tahun ni juga. Ya. Time tu Del dengan tengah kemas rumah lah. And then kebakaran tu dia macam suddenly berlaku. Sangat laju. Yeah. So kebanyakan barangan harta benda seni Abah dengan Del sendiri pun tak dapat diselamatkan. Tapi syukurlah family semua selamat. Alhamdulillah. Tapi memang tapi benda tu masih lagi menjadi trauma sampaikan Del seolah-olah macam benci nak masuk di dalam bidang seni. Aduh. Tak apa, kami memberi kekuatan semangat kepada Del. Jangan putus asa. Itu ujiannya, tetapi kita tidak tahu cerita indah di sebaliknya. Apa pula yang mungkin selepas ini Del akan dapat. Kita doakan yang terbaik untuk perjalanan seni Del. Kirim salam dengan keluarga. Dan kita harap dapat bertemu bersua muka kalau Del datang ke Kuala Lumpur ni kan. Kalau kau sudah famous, kau jangan lupa kita, Abah. Itu saja kita minta. Boleh? Oh, tidak, Abah. Hendak lupa kau itu nah. Del, untuk penutup segmen ini, mohon satu lagu lagi. Orang kata ramai juga peminat Datuk Jamal Abdillah. Boleh tak belanja? Okey, boleh. Okey, kita saksikan. Silakan. Oh Azura, kaulah sinar hidupku yang melahirkan cinta di dalam jiwaku. Oh Azura. Terima kasih kerana masih bersama kami dan Rina begitu tekun membaca muka depan akhbar-akhbar yang ada di depan kita di sini untuk kita kongsikan buat anda semua ya. Jadi kita mulakan dengan suatu insiden yang berlaku kemarin yang untuk saya sangat menyayat hati. Di Harian Metro, lagi hina agama, lelaki mulut cabul kena tangkap. Saya percaya ini menimbulkan amarah semua pihak yang mana melihatkan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini dari satu kes ke satu kes, dari satu isu ke satu isu berkenaan dengan penghinaan agama Islam. Dan kabarnya lelaki ini juga sudah pun ditangkap dan kita mengharapkan ada tindakan drastik daripada pihak penguasa untuk sama-sama untuk memastikan agar isu ini tidak terus menular. Kalau kita lihat keadaan mereka ini sebenarnya adalah satu tindakan yang biadab dan tak bertanggungjawab dan semata-mata untuk meraih tontonan di laman sosial dan untuk mendapatkan perhatian netizen yang menontonnya. Kalau bolehlah kita nak lihat pihak MCMC kan sebagainya untuk mereka menyekat laman sosial pihak-pihak ini agar mereka tidak terus menjadi viral dan isu sebegini dapat dikekang dengan sebaik-baiknya. Bukan saja kes ini sebenarnya kan, Nas? Ya, betul. Kalau kita tengok visual yang kita paparkan buat anda semua, ini merupakan visual yang kedua. Visual pertama tadi adalah seorang stand-up comedian ataupun pelawak yang saya rasa tidak melakukan lawak sekalipun. Ia merupakan provokasi dan video seterusnya itulah video yang tular ataupun viral. Inilah video pelawak tersebut yang telah menanggalkan bajunya sambil menghina Islam dan tiada unsur lawak di sana sekali, sikit pun tak nampak. Saya sebagai pengacara dan juga sebagai pelakon yang dah biasa dengan lawak, ini bukan lawak, ini adalah provokasi dan seperti yang Rina katakan, ini menjadi trend untuk netizen di luar sana. Kalau kita nak raih perhatian, inilah cara dia, kita hina agama. Yang saya sedih itu apa yang kita nampak ni semuanya daripada kaum Melayu Islam kita sendiri. Dan untuk saya kepada rakyat Malaysia di luar sana yang tidak berkongsi pengisian ini dan tidak like atau share pengisian ini adalah rakyat Malaysia yang matang. Jangan kita layan provokasi seperti ini. Kita tidak mahukan trend ini menjadi ancaman kepada keharmonian agama dan juga budaya yang telah kita sama nikmati sebelum ini. Dan kami mengharapkan agar perkongsian sepanjang 1 jam ini benar-benar memberi manfaat untuk semua
InsyaAllah. Dan jangan lupa esok pada hari Selasa satu topik yang istimewa dibawakan untuk anda, bahaya minyak masak kitar semula. Jadi kepada anda yang cakna akan hakikat bahawa minyak masak yang telah digunakan kitar semula ni membahayakan kesihatan anda. Baiklah, terima kasih semua. Saya Hazrina Kasim. Dan saya Nazraman. Selamat pagi. Assalamualaikum Malaysia. Jumpa lagi.